Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini doa terlewat untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami, di mana kita pada bincang kita yang lalu kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk mufti ataupun orang pemberi fatwa yang paling terkenal pada zaman tabi'in pada zaman tabi'in kecil, yang mana zaman tersebut kita kata mereka ni menjadi pengganti kepada para sahabat dalam fatwa. Dan kita nyatakan juga bahawa orang-orang yang kita bincangkan nama-nama mereka ni, mereka sebenarnya adalah anak, sebagian besar mereka adalah anak kepada para sahabat, dan ada juga yang separuh tu anak murid kepada para sahabat, anak murid kepada para sahabat yang mereka datang daripada bukan keluarga para sahabat sendiri pun ada. Bahkan ada hamba pun yang dididik, diasuh oleh para sahabat sampai menjadi orang-orang yang terkenal dan juga dihormati untuk diambil daripada mereka ilmu. So kita mula tu kita ambil yang mula sekali adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas, kita ambil Ibn Abbas, kemudian kita ambil Sa'id bin Musayyab, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, kemudian kita ambil Urwah bin Zubair, dan kita ambil juga yang terkenal kat situ adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anak saudara kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kita ambil hari ni. Hari ni insya-Allah kita masuk berikutnya Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Baik. Dia nama dia huwa Abu Amr. Kunyah dia, gelaran dia Abu Amr Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak kepada Abdullah bin Umar, cucu Umar bin Khattab. Al-Adawi. Dan dia kata apabila datang tawanan Parsi kepada Umar bin Khattab, dan dalam tawanan yang ramai itu ada anak-anak perempuan bagi Yazdijraj ni maharaja Parsi ketika tu. Lalu faqawimna fa'akhadahunna Ali. Okey. Mana telah mengira mereka ni dan juga mengambil mereka Ali. Kemudian dia berikan seorang daripada anak maharaja berkenaan kepada Ibn Umar. Lalu hasil perkahwinan Ibn Umar dengan anak Raja Parsi tersebut, lahirlah Salim bin Abdullah bin Umar. Dia kalau contoh macam Hussein bin Ali pun kahwin juga, kan? Kahwin juga dengan anak Raja Parsi, dan dapat kat situ yang anak dia Ali bin Abidin Ali.
Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Okay. Dan diberikan dan diberikan adik perempuan kepada, ataupun saudara perempuan kepada isteri Ibn Umar tu, kepada anak dia sendiri, itu Husain. Dia lahir pada dia Ali Zainal Abidin. Dan diberikan saudara dia pula kepada Muhammad bin Abi Bakar. Lahir Qasim bin Abdullah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. So dia ada 3 orang, tiga anak perempuan kepada Maharaja Parsi berkenaan. Satu dikahwini oleh Husain, satu dikahwini oleh Abdullah bin Umar, satu dikahwini oleh anak Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. So jadi lahir 3, satu anak Husain, satu anak kepada Muhammad bin Abi Bakar, satu lagi anak kepada Abdullah bin Umar. Dan Salim bin Abdullah bin Umar ni kan dia kira-kira sepupu kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Di sebelah mak. So, jadi dan dia, Salim bin Abdullah bin Umar ni salah seorang fuqaha Madinah. Dan dia termasuk di kalangan penghulu para tabi'in dan ulama mereka, serta orang dipercayai di kalangan mereka. Diriwayatkan daripada bapa dia sendiri dan selain bapa dia, dan diriwayatkan daripada dia oleh Az-Zuhri dan juga Nafi'. Ya. Nafi' ni dia hamba. Nanti kita bincangkan nama dia. So, dia termasuk di antara rujukan juga. Nafi' ni Maula bin Umar. Dan dikenali Salim bin Abdullah bin Umar ni dengan sifat zuhud dan juga sifat takasyuf yang tidak mementingkan dunia dan sebagainya. Berkata Salim, aku masuk menemui Walid bin Abdul Malik, khalifah. Faqala, maka dia kata, alangkah eloknya tubuh engkau. Okay. Lalu dia apa makanan engkau? Maka aku kata Ka'ka dan juga Zaid. Mana bancuhan tepung, yang jadi macam kita panggil kek lah kan, masakan roti macam roti tu, dan juga minyak. Dan kau suka? Dia kata kau suka? Kata Walid bin Abdul Malik, dia kata aku tinggalkan dia sehingga sampai aku suka pada dia. Bila aku suka, aku makan. Maksudnya benda tersebut nampak macam simple, bukan daging, bukan makanan yang sedap-sedap, tapi dalam masa yang sama dia makan tu kan, dia tinggalkan sampai dia rasa suka, kemudian dia makan. Okay. Dan dia dahulu mengatakan, kata Salim bin Abdullah bin Umar ni, jauhilah kamu akan berterusan makan daging. Okay. Kerana dia ni ada daging ni dia ada kemampukan dalam minuman, dia kata. Dan dia dulu suka pakai pakaian yang daripada bulu, daripada wool, kasar. Bukannya pakaian yang halus, dan bekerja dengan 2 tangannya sendiri. Ya. Dan juga dia membuat kerja dia, dan juga perkara yang dia buat dengan diri sendiri. Dia tak ada upah orang. Dan bila masuk pada dia Sulaiman bin Abdul Malik, ni pun anak-anak daripada pemerintah zaman Bani Umayyah dahulu. Dia kata, dan bila masuk Sulaiman bin Abdul Malik masuk dekat Kaabah, kan, dan dia lihat Salim, dia kata pada Salim bin Abdullah bin Umar, mintalah kepadaku keperluan engkau. Maka berkata Salim bin Abdullah bin Umar, demi Allah, aku takkan minta di dalam Baitullah selain Allah. Dan kalau kau datang sini, kau raja sekalipun, kau bukannya kerana ini rumah Allah, dia kata. Aku takkan minta kepada selain Allah Ta'ala dan rumah Allah. Dan dia ni seorang yang kuat menasihati, dan dia telah menulis kepadanya Umar Abdul Aziz, bahawa hendaklah kau tulis kepadaku dengan sesuatu daripada risalah ataupun Umar bin Khattab. Dan dia tulis kepadanya, wahai Umar, ingatlah bahawa raja-raja dia kata uzkur, ingatlah raja-raja yang tafqa'at a'yunuhum, yang telah
mata dia mata mereka jap. Mata mereka kejap Tafqat. 5 jarang pakai. Pecah Ini telah terpecah atau terkeluar mata mereka. Faqa'a ni keluar mata. Mata mereka dah terkeluar. Yang allati kanat la taqadi li zatihim biha. Yang tak pernah selesai untuk zat mereka dengan mata tersebut. Yang dah pecah juga perut mereka yang mereka dulu tak kenal. Ini maksud dia, ingatlah raja-raja yang telah mati. Yang dah pecah mata mereka, pecah perut mereka yang dahulu tak pernah kenyang. Mereka kenyang dengan mata tersebut. Mata mereka gunakan, mereka tak pernah puas dengan mata mereka. Dan kemudian perut mereka tak pernah puas dengan, tak pernah kenyang dengan perut mereka. Dan mereka telah menjadi bangkai dalam bumi, di bawah timbunan tanah-tanah bumi. Dan kalaulah dahulu kalau dia lakukan ila jambi masakin lana, dan kalau ada raja-raja tersebut berada di sebelah tempat-tempat tinggal kami, pasti kami akan terganggu dengan bau mereka. Jadi dia suruh pemerintah ketika itu Umar Abdul Aziz untuk ingat berkenaan dengan siapa yang telah mati. Mana maksud dia kat dunia ni dalam keadaan ketika hidup orang datang tanya khabar sebagai seorang pemerintah, tanya hal ehwal, orang sibuk nak dekat. Tapi bila dah mati kan, tidak lagi orang suka nak duduk sebelah mereka. Menunjukkan bahawa dunia ni sementara saja dan tidaklah kekal. Dan Salim bin Abdul Umar ni mati pada akhir Zulhijjah tahun 106 Hijrah, ketika menunaikan haji Hisham bin Abdul Malik pada tahun berkenaan, dan datang Madinah dan dia datang ke Madinah bertepatan dengan kematian Salim bin Abdul Umar. Okey, dan dia solat ke atas Salim bin Abdul Umar di Baqi', kerana banyaknya orang solat kan. Dia tak dapat pun nak datang dekat kepada mayat Salim bin Abdul Umar, kerana ramai sangat orang datang untuk solat ke atas beliau. Okey, ini antara bila kita buka kita fiqh, kita tafsir, nama Salim bin Abdul Umar ni antara nama yang akan muncul sebagai pemberi pendapat atau fatwa berkenaan dengan maksud ayat Quran, penjelasan hadis, pengertian ataupun hukum fiqh. Baik. Selain itu Sulaiman bin Yasar. Seterusnya Sulaiman bin Yasar. Okay, Sulaiman bin Yasar dia adalah Abu Ayyub. Abu Ayyub gelaran kunyah dia, gelaran dia, dan nama dia adalah Sulaiman bin Yasar. Dan dia sebenarnya adalah Maula Maimunah. Dia adalah Maula hamba bebasan Maimunah zaujin Nabi SAW, isteri Nabi SAW. Dan dia pun sama, Sulaiman bin Yasar ni salah seorang fuqaha yang 7 di Madinah. Dan dia seorang yang alim, dipercayai, ahli ibadat, wara', dan juga kuat hujah kuat. Okay. Berkata Al-Hasan bin Muhammad, dia kata Sulaiman bin Yasar di sisi kami adalah orang yang paling lebih faham berbanding Sa'id bin Musayyab. Okay. Dan lebih faham dan dia tak kata dia tidak kata lebih mengetahui atau lebih faqih. Dia kata lebih faham. Dan di sisi mereka kadang mereka menggunakan istilah yang berbeza berdasarkan kepada kepandaian ataupun kebijaksanaan orang-orang yang ada. So dia tak kata lebih tahu, dia tak kata lebih faqih, tapi dia kata lebih faham. Dia telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Dia anak murid kepada para sahabat yang besar, dan diriwayatkan daripadanya Az-Zuhri dan sekumpulan di kalangan para ulama yang besar.
Dan dahulunya orang yang minta fatwa bila datang pada Sa'id bin Musayyab, dia minta fatwa kepada Sa'id bin Musayyab, dan kita tahu Sa'id bin Musayyab punya kedudukan. Sa'id bin Musayyab akan berkata kepada orang tersebut, pergilah kepada Sulaiman bin Yasar, kerana dia termasuk pada orang yang masih ada pada hari ini, kata. Dia masih ada masih tertinggal dekat dunia ni, ambil daripada dia, kata Sa'id bin Musayyab. Dan berkata Qatadah bin Di'amah Sadusi, aku datang ke Madinah dan aku tanya kepada orang Madinah lah, siapakah orang paling berpengetahuan di kalangan mereka tentang talak, tentang perceraian. Maka berkata orang semua, ramai berkata Sulaiman bin Yasar, dan dia mati pada tahun 107. Ketika itu umur dia adalah 73 tahun. Rahimahullah SWT, rahmati beliau. Okay. Seterusnya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Kalau kita buka dalam hadis, dia ni banyak kali kena tegur ataupun diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. So dia ni adalah anak kepada anak kepada adik Aisyah, iaitu Muhammad bin Abi Bakr. Anak adik satu bapa lemak. Ya. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Nama dia Abu Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ni juga kan, Qasim ni juga termasuk di antara penghulu para tabi'in, dan juga salah seorang fuqaha 7 di Madinah. Dan dia bahkan dia adalah di antara orang paling afdal pada zamannya lah, di sisi para tabi'in yang melihat dia ketika itu, semua lihat dia adalah orang afdal, dia paling utama di kalangan mereka. Dia telah meriwayatkan daripada sekumpulan di kalangan para sahabat, ramai dia dapat daripada para sahabat ilmu, dan meriwayatkan daripada dia kekumpulan besar daripada para tabi'in yang besar, para tabi'in yang senior, boleh katakan ambil ilmu daripada dia. Berkata Yahya bin Sa'id Qattan, dia kata kami tak temui, tak sempat kami tak sempat sesiapa yang kami boleh lebihkan dia mengatasi Qasim Muhammad. Kami tak jumpa, tak sempat dengan siapa yang kami boleh utamakan dia mengatasi Qasim Muhammad. Dia berkata Malik bin Anas, Imam Malik. Qasim Muhammad ni, Al-Qasim bin Muhammad ni daripada fuqaha umat ini. Ibu kepada Qasim Muhammad ni kita sebut tadi kan. Dia ni daripada anak Maharaja Parsi Yazdiraj. Dia nama Parsi. Maharaja Parsi bila dia lari tinggalkan negara dia, bila seserangan tentera Islam, dia lari ke India. Tinggal anak-anak perempuan dia di istana dan ditangkap dan ditahan, dan mereka telah yang dikahwini oleh para sahabat. Muhammad dapat seorang, dan Ibnu Umar tadi dapat anak Salim, dan Hussein bin Ali dapat anak perempuan, anak lelaki itu yang terkenal itu Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Okay. Ibu kepada Qasim ni, ia adalah anak perempuan Yazdijrad, salah seorang Maharaja Parsi, dan dia adalah anak kepada anak-anak mak saudara, anak kepada mak saudara Zainal Abidin Ali bin Hussein, dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Mak mereka adik-beradik. Mak mereka semua adik-beradik. Dia mati pada tahun 102 atau 101 di Qadid, nama tempat. Dan dia dahulu satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Dan ketika dia meninggal, umur dia adalah 70 tahun. Okay. Seterusnya Nafi' Maula Ibn Umar. Ini kita sebut tadi, Nafi' Maula Ibn Umar. Dia hamba bebasan Ibn Umar. Itu memang dia tertawan dalam tawanan, dibela oleh Ibn Umar, dan menjadi akhirnya sebagai salah seorang di antara fuqaha dan juga orang rujukan agama. Itu dalam Islam sebenarnya disebut tawanan perang. Istilah tawanan perang ataupun hamba tu satu istilah yang tak boleh disamakan dengan istilah hamba atau tawanan perang dalam
dalam fahaman ataupun apa yang dibuat oleh Eropah. Pasal dalam Islam tawanan perang jadi rujukan agama akhirnya. Jadi orang yang mulia bahkan menjadi kedudukan daripada masyarakat berdasar kepada ilmu yang dia ada. Jadi Nafi' Maula bin Umar ni, dia nama gelaran dia Abu Abdillah Nafi' Maula bin Umar. Nafi' Maula bin Umar. Dan dia dahulu orang daripada Dailam. Dailam ni nama tempat di Iraq. Pegunungan Jil wa Dailam. Kalau daripada Dailam dipanggil daripada Jilani, orang Jailan. Dailam ni daripada Dailam. Dailamian, dia orang daripada Dailam. Diperolehi dia ni oleh dan dibebaskan dia dan dimiliki dia oleh Abdullah bin Umar dalam peperangan yang berlakulah di kawasan Iraq dahulu. Dan dia salah seorang kibar para tabi'in. Dan dia mendengar daripada tuan dia itu Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan meriwayatkan daripada dia Az-Zuhri, Ayyub As-Sakhtiyani, Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bahkan bila kita dengar kalau kita belajar masalah hadis, dia orang kata para ulama sebut sanad yang paling sahih disebut Malik bin Anas daripada Nafi' bin Maula bin Umar, daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW. Dia punya rantai paling pendek, paling ringkas yang dikatakan sebagai paling sahih. Bila Imam Malik bin Anas riwayatkan daripada Nafi' bin Maula bin Umar, daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah SAW. Dan 3 kan, macam tu. 3 tu sampai Rasulullah. Okay. Dia kira terkenal dengan semikianlah memang mengambil daripada Imam Malik bin Anas, ambil daripada dia. Dan Nafi' ni termasuk daripada orang dipercayai dan juga orang yang paling afdal, yang masyhur dengan penghimpunan hadis dan mengambil daripada mereka daripada para sahabat lah. Dan kebanyakan hadis Ibn Umar diriwayatkan dia oleh daripada Nafi'. Ibn Umar punya hadis kita buka daripada Nafi' daripada Ibn Umar. Okey. Berkata Malik bin Anas, aku dahulu apabila aku mendengar hadis Nafi' bin Abdullah bin Umar, aku tak hiraukan untuk aku tak dengar daripada siapa selainnya. Kalau ada hadis Nafi' daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah SAW, aku tak hiraukan nak dengar daripada siapa-siapa yang lain. Dan dahulunya ahli hadis menamakan riwayat Imam Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar adalah sebagai rantaian emas. Kerana kehebatan setiap seorang daripada para perawi tersebut. Kedudukan Imam Syafi'i, kedudukan Imam Malik, kedudukan Nafi', Maula bin Umar dan Ibn Umar itu sendiri. Okay. Dan mati Nafi' pada tahun 117 Allah Ta'ala redha terhadap beliau. Okay. Seterusnya Ibn Shihab Az-Zuhri. Dan ni yang ambil, boleh dikatakan kebanyakan ilmu fuqaha yang 7 tu diambil oleh beliau. Okay. Dia nama dia Abu Bakar Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Nama dia adalah gelaran dia, kunyah dia Abu Bakar. Nama dia Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Terkenal dengan Az-Zuhri atau Ibn Shihab Az-Zuhri. Daripada Bani Zuhrah, nisbah kepada Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ini kabilah yang besar di kalangan Quraisy. Dia darinya daripada keluarga Bani Zuhrah ni Aminah, mak Nabi SAW. Dia daripada kabilah tersebut. Dan dia salah seorang fuqaha dan juga ahli hadis dan juga tokoh tabi'in di Madinah. Dia bertemu dengan 10 orang di kalangan para sahabat dan meriwayatkan daripada dia sekumpulan di kalangan para imam. Contohnya Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri ambil ilmu daripada dia. Dan memang Ibn Shihab Az-Zuhri ni dia tokoh yang sangat penting sebab dia antara yang mula-mula mengumpulkan atau menggabungkan hadis lah. Dan Ibn Shihab Az-Zuhri ni dia mengkosongkan waktu dia untuk ilmu dan dia sungguh-sungguh untuk ilmu. Dan dahulu apabila dia duduk di rumahnya, dia letakkan kitab dia di sekeliling dia, lalu dia sibuk dengan kitab-kitab berkenaan daripada segala urusan dan urusan-urusan dunia. Lalu bila berpanggil dia isteri dia satu hari, demi Allah, isteri pernah kata demi Allah,
kitab-kitab ini lebih sukar ke atas aku, lebih payah ke atas aku berbanding 3 madu. Mana kalau ada madu kan, kahwin isteri dia, kahwin lain pun tak seteruk macam ni dia kata. Dengan kitab-kitab yang dia mengadap. Dia hobi dia atau keseronokan dengan kitab sangat dahsyat sampai kan isteri boleh kata macam tu. Dan dia ni telah menghafal ilmu daripada fuqaha yang 7. Dia kata dia ambil ilmu daripada fuqaha yang 7 dan dia telah menulis Umar bin Aziz kepada dia Umar bin Aziz pernah mendirikan satu surat kepada seluruh pelusuk jajahan Islam. Dia kata apa? Hendaklah kalian semua dapatkan Ibnu Syihab, itu Az-Zuhri. Kerana kalian takkan dapati sesiapa lebih tahu tentang sunnah yang berlalu berbanding dia. Dia kata kepada Makhul, ini seorang tabi'in, siapakah orang paling berpengetahuan yang kau jumpa atau kau lihat? Dia kata Ibnu Syihab, itu Az-Zuhri. Dia kata kepada dia, kemudian siapa? Dia kata Ibnu Syihab. Dia katakan, kemudian siapa? Ibnu Syihab. 3 kali diulang nama yang sama. Okay. Dia mati pada tahun 124 Hijrah dan ketika tu umur dia adalah 72 tahun. 72 tahun. Dan dialah sebenarnya yang antara yang asal mengumpulkan banyak hadis-hadis, menjadikan himpunan. Dan bahkan dia memang perawi hadis bagi Bukhari Muslim. Dan antara orang yang diserang oleh orientalis untuk memburukkan Islam atau mengatakan tentang aslian hadis-hadis Nabi SAW. Nama dia naik. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni nama dia naik sebagai orang yang dituduh membuat hadis oleh orientalis bukannya umat Islam memang melihat dia berjasa. Adapun orientalis barat, mereka lihat dia ni adalah cara untuk nak serang Islam. So kalau kita belajar tentang tulisan orientalis macam Goldziher yang cuba untuk merosakkan sumber Islam, dia akan komen ataupun berikan ulasan yang buruk ataupun yang tak elok berkenaan dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Okay? Baik. Kemudian seterusnya, di antara tokoh ataupun pemberi fatwa pada zaman tabi'in adalah Al-Baqir Muhammad bin Ali bin Husain. Anak kepada Ali bin Husain, cucu kepada Husain bin Ali bin Abi Talib. Nama dia Muhammad bin Ali bin Husain. Dia gelaran dia Abu Ja'far. Abu Ja'far. Anak dia Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia gelaran dia Abu Ja'far, dia Muhammad bin Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, yang dikelar dengan Al-Baqir yang awal. Dilahirkan dia di Madinah pada tahun 57 Hijrah. Dan dia ni umur dia ni ketika dibunuh datuk dia Husain radhiyallahu anhu 3 tahun. So dia lahir dah lah. Dan ketika Husain bin Ali bin Abi Talib dibunuh, umur dia ketika itu adalah 3 tahun. Jadi dia salah seorang imam yang 12 yang diiktikadkan oleh golongan Syiah Imamiyah, dan dia bapa kepada Ja'far As-Sadiq. Dan dia seorang alim. Dan memang kita kata sebenarnya Muhammad bin Abi, kalau dalam hadis ahli sunnah, nama dia ada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, nama dia ada masuk. Sebab dia sebenarnya tinggal di Madinah, bukannya tinggal di Kufah. Bila Husain bin Ali bin Abi Talib dibunuh di Karbala, keluarga dia lepas daripada dia dibunuh, diorang hantar balik ke Madinah. Jadi Ali Zainal Abidin pun tinggal di Madinah, mati sana. Kemudian Muhammad ni pun mati di Madinah juga. Dia tinggal sana. Memang ada kubur dia sampai sekarang sana. Okay, dan dia ni seorang yang alim, penghulu dan juga orang yang hebat lah, yang besar. Dikatakan kepadanya dikatakan nama dia Al-Baqir tu kerana dia ni mendahului ataupun menonjol dalam ilmu, luas dalam ilmu, ya. Luas dalam ilmu dengan luas. Padanya seorang yang bersyair berkata, ya baqirul ilmi li ahli tuqa wa khairu man labba alal ajuli.
wahai yang membelah ataupun yang pemendalam dalam ilmu, untuk orang bertakwa, dan sebaik-baik siapa yang menyahut kepada menyahut daripada orang zaman ini. Jadi dia nak dikenal, dia mati pada tahun 113. Okay. Dia mati di Hamimah, negeri daripada negeri daripada dekat belah penjuru Syam, dan kemudian dibawa dia ke Madinah, ditanam di Baqi'. So kubur dia di Baqi'. Tapi dia tak tinggal lah, balik pada asal dia tak tinggal pun bersama dengan orang-orang Syiah di Kufah. Yang mana bila kita bincangkan tentang tajuk kedudukan, dia bukan tinggal dengan orang-orang yang mengaku Syiah. Tapi orang-orang yang mengaku Syiah banyak kononnya mengambil ilmu daripada dia. Nukilan-nukilan berkata apa orang sebut tentang nama dia, dia lah yang berkata macam-macam. Tapi bukan kata-kata tersebut sebenarnya daripada dia direka-reka oleh Syiah. Okay, selain itu menjadi juga perujukan pada zaman berkenaan adalah Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr Al-Makki, gelaran dia Abu Hajjaj Al-Makhzumi Al-Muqri, yang antara pembaca Al-Quran. Dia maula, sebenarnya dia hamba tawanan Sa'ib bin Abi Sa'ib. Kan dia sebenarnya mesti sebutlah, walaupun dia pada keluarga bapa dia keluarga dahulu dia pada tawanan perang, tapi akhirnya menjadi rujukan bagi agama Islam. Dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdullah yang empat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Disebut empat Abdullah tu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Okay. Dan Rafi' bin Khadij, Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Suraqah bin Malik, Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzum, dan banyak lagi. Okay, cuma nama dia ni tak masuk dalam fuqaha sab'ah. Sebab apa? Sebab dia lebih menonjol dalam bab tafsir. Dia lebih menonjol dalam bab tafsir sebagai anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Okay, so jadi dari segi masalah fiqh, nama Mujahid bin Jabr ni dia tak menonjol sangat seperti Qasim bin Abdullah, Nafi' dan Sa'id Musayyab, tak seperti mereka. Dia kurang sikit nama dia daripada sudut fiqh, tapi banyak kepada tajuk tafsir. So kalau kita buka tafsir, nama dia akan paling banyak kita jumpa. Okay, telah meriwayatkan daripada dia Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah, Amr bin Dinar, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Sulaiman Al-Ahwal, Sulaiman Al-Amash, Sulaiman bin Mihran Al-Amash, Abdullah bin Kathir, dan Al-Qari, dan lain-lain lagi. Okay. Dia lahir dia tahun 21 Hijrah, 2 tahun sebelum Umar bin Khattab mati dibunuh. Dalam pemerintahan Umar lah, Umar mati dibunuh 23, dia mati tahun 21. Dan Mujahid ni pada pendapat ahli tafsir, termasuk di kalangan lapisan para tabi'in. Lapisan para tabi'in. Dan dikatakan bahawa dia dahulu orang paling tahu tentang tafsir. Dia telah mengambil tafsir dia daripada Ibn Abbas sebanyak 30 kali. Dia duduk dengan Ibn Abbas ulang. Dan daripada dia juga dia berkata, aku telah bentangkan mushaf pada Abdullah bin Umar, 3 pembentangan, dan aku berhenti pada setiap ayat daripadanya, aku tanya mengenainya, pada apa ia turun dan bagaimana ia turun. Tanya Ibn Abbas kan. Dulu Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Apabila datang pada engkau tafsir daripada Mujahid, maka cukuplah untuk engkau tak usah tengok yang lain. Bahkan bila katakan tafsir Ibn Abbas, kalau siapa nak tahu Ibn Abbas cakap apa, baik tengok dia. Kata dia anak murid Ibn Abbas yang paling dipercayai. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kerana ini muktamadkan ataupun dianggap muktamad kepada tafsir beliau oleh siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan selain mereka daripada ahli ilmu. Ahli ilmu di kalangan para Imam Syafi'i dalam fiqh, dan juga Imam Bukhari dalam hadis, mereka ni semua mengambil muktamad tafsir Mujahid bin Jabr. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, Mujahid tidak mendengar daripada Aisyah. Hadisnya daripada Aisyah sebenarnya mursal. Dan berkata Mujahid, dan beliau berkata lagi Mujahid daripada Sa'ad
daripada Muawiyah, daripada Ka'ab al-Jirah pun mursal juga. Mursal maksud dia ada skip seorang perawi. Maksud dia apa pasal kedudukan apa, dia tinggal di mana, dia jumpa ke tidak, duduk ambil ilmu ke tidak dengan sahabat-sahabat kita sebutkan tu. Dekat situ ada perbincangan lah. Tapi macam saya sebutkan tadi, dia punya pengambilan ilmu daripada Ibn Abbas itu paling kuat. Berkata Abu Nu'aim al-Asfahani, berkata Yahya al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan kata, mursal mana hadis yang disebut oleh Mujahid bin Jabr yang dia skip kan, dia disebut nama sahabat yang sebenarnya dia tak jumpa direct, lebih aku sukai berbanding dengan mursal Atha bin Abi Rabah. Maka Atha bin Rabah pun ambil ilmu daripada Mujahid bin Jabr. Berkata Qatadah, okay, orang paling berpengetahuan daripada apa yang masih lagi ada tentang tafsir ialah Mujahid. Berkata Qatadah, dia pun ahli tafsir juga, tapi dia kata orang paling tahu di kalangan orang yang masih ada adalah tentang tafsir adalah Mujahid bin Jabr. Berkata Ibnu Sa'id, dia kata dahulu beliau adalah seorang yang siqah, dipercayai, faqih dan alim, dan banyak hadis. Berkata Ibn Hibban, dia adalah seorang yang faqih, wara', ahli ibadat dan amat teliti. Berkata Az-Zahabi pada akhir pengenalan tentang Mujahid bin Jabr, dia kata telah bersepakat umat ke atas imamnya, kedudukan keimaman Mujahid bin Jabr, dan dijadikan hujah, kata-kata dijadikan hujah. Okay? Dan dia telah membaca baca kepada dia Ibnu Abdillah Ibnu Katsir. Ni salah seorang Ibnu Katsir periwayat bagi bacaan Quran, ambil daripada dia bacaan Quran. Dia mati pada tahun 103 atau 102 Hijrah. Berkata Yahya al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dia mati pada 104 Hijrah. Ada kata 104 102, ada kata 103, 104. Yang penting tapi dia mati 100 lebih lah. Dan dia di antara anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, paling terkenal tentang tafsir. So buka tafsir, jumpa Mujahid bin Jabr, inilah orang dia. Okay, kemudian selain itu juga Ikrimah Maula Ibn Abbas. Okay. Dia adalah Abu Abdillah Ikrimah bin Abdillah Maula, mana hamba tawanan atau yang dibeli oleh yang diperolehi oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan asal daripada Barbar ni daripada penduduk Maghrib, Morocco. Kawasan tu dipanggil Barbar ni, bukan bangsa Arab lah. Bukan bangsa Arab. Jadi dahulu dia ni milik Husain bin Khair al-Ambari. Lalu Husain bin Khair al-Ambari dia hadiahkan kepada Ibnu Abbas ketika dia menjadi wali Basrah bagi pihak Ali bin Abi Talib. Ketika Ibnu Abbas jadi wali Basrah, Ali bagi pihak Ali, ada Husain bin Khair al-Ambari ni bagi hadiah pada dia Ikrimah. Okay. Dan bersungguh-sungguh Ibnu Abbas telah mengajarkan di Quran dan Sunnah. Okay, dan namakan dia dengan nama Arab. Dia nama asal dia bukan nama Arab, tapi dibagi nama Arab lepas tu. Okay, dia diceritakan dia menceritakan hadis daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ni tiga ni. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dia tak sempat kot. Dia tak ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Husain bin Ali al-Talib, Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. Dalam riwayatkan daripada dia pula Ibnu Syihab az-Zuhri, Amr bin Dinar asy-Sya'bi, dan selain mereka. Dia mati tuan dia itu Ibnu Abbas, Ikrimah ni pada masih lagi dalam perhambaan. Ibnu Abbas tak bebaskan dia lagi. Maka telah menjualnya anak Ibnu Abbas lah, Ali bin Abdullah bin Abbas, kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dengan harga 4,000 dinar. Lalu dia datanglah Ikrimah kepada tuan dia Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia kata apa yang lebih baik untuk engkau? Engkau jual ilmu bapa engkau dengan 4,000 dinar.
4,000 dinar. Maksud dia bila nak jual tu, dia cakap pada Ali bin Abdullah bin Abbas, kan, apa kebaikan untuk engkau, kan, kau telah jual ilmu bapa engkau dengan 4,000 dinar. Lalu dekat situ dia minta supaya dilepaskan oleh Ali bin Abdullah bin Umar, dan lalu Ali bin Abdullah bin Umar lepaskan dia dan juga bebaskan dia. Dan Ikrimah ni dahulu banyak bersiar-siar dan berjalan-jalan di seluruh negeri. Dia masuk bumi Khurasan, Asfahan, Mesir dan selain negara-negara berkenaan daripada negeri yang ada, dan dia salah seorang fuqaha Mekah dan juga tabi'in yang duduk di Mekah dahulu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Ibn Abbas pernah berkata kepada dia, Ibn Abbas kata kepada dia, pergi dan berilah fatwa kepada orang ramai. Kan dikatakan juga kepada Sa'id bin Jubair, adakah kau tahu siapa lebih tahu banding kau? Maka Sa'id bin Jubair kata, Ikrimah Maula Ibn Abbas. Okay. Dan dahulu pernah berkata orang ramai pada dia bahawa dia dahulu melihat dengan pendapat Khawarij. Maksudnya dia punya melihat macam pemerintah kalau sekiranya tak adil sebagainya boleh dijatuhkan. Itu pendapat yang mungkin ada pada dia. Dia mati pada tahun 107 Hijrah, umur dia 80 tahun. Dan dia mati dahulu di Madinah Munawwarah mengikut pendapat yang paling rajih. Okay. Seterusnya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini terkenal di antara orang kulit hitam sebenarnya yang menjadi akhirnya dia pun sama hamba tapi dia masuk Islam sebagainya, kemudian dia dapat kedudukan dalam agama Islam ni dengan kedudukan paling tinggi lah. Sebagai khalifah pun rasa cemburu dengan dia. Dia adalah Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah. Dia masuk Islam dan dikatakan Salim bin Safwan masuk Islam, maula kepada Bani Fahad Al-Makki. Dia di antara orang yang tokoh yang hebat di kalangan para fuqaha dan tabi'in di Mekah, dan bahkan di antara orang zuhud, penduduk Mekah yang paling zuhud dia. Dia dengar hadis ataupun ilmu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zubair, dan banyak di kalangan para sahabat Allah Ta'ala alaihim. Kan diriwayatkan dan meriwayatkan pula daripada dia Amr bin Dinar Az-Zuhri, Ibn Syah Az-Zuhri, Qatadah bin Ahmad As-Sadusi, Malik bin Dinar, Amash, Sulaiman bin Mihran, Al-Auza'i, dan ramai di kalangan apa lagi orang rahmati mereka semua. Okay, dikatakan ni dia ni adalah seorang yang asalnya kulit hitam lah. Bahkan bukan setakat tu dia dulu kulit hitam, akwar, juling, aftos ni kalimah kadang-kadang jarang pakai. Aftos ni hidung pesek, hidung dia pesek, hidung jatuh. Hidung dia tak tinggi lah, hidung tak tinggi. Kemudian asyal ni buat jalan kot. Tangan dia tangan kena macam lumpuh sikit. Tangan dia lemah, tangan dia lemah, payah nak bergerak. Kemudian tempang, kemudian rambut dia mufalal sya'r. Boleh kerinting ke? Okay. Rambut dia kejap jarang kot. Ya, jarang. Okay. Baik. Maksud dia kalau ikut pada sebutan ni kan, rupa dia ataupun keadaan diri dia tidaklah cantik atau ataupun rupawan, kan. Dia gelap, hitam, dah tu juling pula, kemudian tadi kita kata dia punya aftos kita sebut tadi.
Asyal tu dia ni lah, Aftos tadi kita kata, hidung pesek, hidung dia tidak mancung. Kemudian tangan dia lemah, tangan dia macam lumpuh. Kemudian petempang. Kemudian rambut dia jarang. Kemudian buta kita dengar ni macam kan, tapi dengar, walaupun kedudukan dia sedemikian, kan, dia punya ilmu yang dia ada sangat-sangat dihormati. Okay, berkata Sulaiman bin Rafi', aku masuk Masjidil Haram dan orang ramai berkumpul kepada seorang lelaki. Maka aku intai, tengok tiba-tiba dia adalah Attab bin Abi Rabah. Dan duduk seolah dia ni gagak yang hitam, gelap kulit, jadi orang semua kumpul kat dia. Okey. Dan kepada Attab bin Mujahid ni tamat sebenarnya fatwa penduduk Mekah pada zaman mereka berdua. Orang ramai akan kembali pada Mujahid bin Jabr ataupun Attab bin Abi Rabah untuk fatwa. Berkata Qatadah, orang paling tahu tentang manasik haji adalah Attab bin Abi Rabah. Berkata Ibrahim bin Umar bin Kaisan, aku pernah sebut di zaman Bani Umayyah, mereka perintahkan orang-orang haji untuk jerit, tidak boleh beri fatwa kepada orang ramai kecuali Attab bin Abi Rabah. Kedudukan dia memang pernah salah seorang khalifah Bani Umayyah masuk Masjidil Haram, kemudian mula-mula orang berkumpul kat dia, kemudian tiba-tiba orang ramai tinggalkan dia bersama anak dia ketika tu untuk lari bila Attab bin Abi Rabah masuk masjid sebab nak mendengar ilmu daripada Attab bin Abi Rabah. Dia mati pada tahun 115 Hijrah dan dia hidup selama umur 100 tahun. 100 tahun Okey. Alqamah bin Qais An-Nakhai. Alqamah bin Qais An-Nakhai, Alqamah bin Qais An-Nakhai, dia adalah seorang faqih yang hebat. Dia bapa saudara pada Aswad bin Yazid dan dia adalah bapa saudara sebelah ibu untuk Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai terkenal sebagai seorang tabi'in terkenal juga, tapi ini dia punya bapa saudara dia. Dilahirkan pada ketika Nabi hidup, dan dia ambil Quran, tapi dia lahir ketika Nabi hidup tapi tak sempat dengan Nabi lah untuk belajar dan sebagainya. Dia ambil Quran secara pembentangan daripada Ibn Mas'ud, dan dia mendengar daripada Ali dan juga Umar serta Abu Darda dan Aisyah. Mengambil daripada dia Ibrahim An-Nakhai, anak saudara dia, Abu Ishaq As-Sabi'i dan selain mereka berdua. Dan dia adalah seorang yang sedap suara dengan bacaan Quran. Dan dalam sama telah meriwayatkan daripada dia, diriwayatkan bahawa dia berkata, aku dulu seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan aku keelokan suara dengan Al-Quran. Dan Ibn Mas'ud dahulu bacakan untuk aku Al-Quran dan dia kata, bacalah, semoga Allah Ta'ala bebaskan bapa demi menjadi tebusan engkau, menjadi penebus bagi engkau bapa aku dan mak aku. Ni sayang sangat kepada dia sampai Ibn Mas'ud cakap macam tu. Ni cara orang Arab kaedah dia cakap, fidaka abi wa ummi, semoga menjadi galang ganti engkau bapa aku mak aku. Satu sekali baca. Dan sebenarnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keelokan suara tadi akan dihias dengannya Al-Quran. Keelokan suara tu akan menghiaskan Al-Quran. Macam zaman kita sekarang bila ada orang yang suara dia sedap baca Quran, kita akan seronok mendengar bacaan mereka, kan? Dan dia ni orang paling serupa, paling menjadi ikutan dari segi petunjuk, dan juga daripada petunjuk, orang paling serupa dari segi petunjuk, daripada segi gaya, dan juga panduan dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pasal dia belajar Ibn Mas'ud dan dia banyak macam Ibn Mas'ud punya karakter. Dia mati pada tahun 162 Hijrah. 162 Hijrah. Okey. Dan seterusnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Ini anak saudara kepada Alqamah bin Qais An-Nakhai. Okay, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dia adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Aswad bin Amr bin Rabi'ah. Ini orang faqih di kalangan penduduk Kufah. An-Nakhai ni kabilah yang besar daripada kawasan Madhaj di Yaman. Mak dia Mulaikah binti Zaid bin Qais bin An-Nakhaiyah
saudari perempuan kepada Aswad bin Yazid An-Nakhai. Dia ni adalah dia dahulu bapa saudara dia. Aswad bin Yazid ni adalah bapa saudara sebenarnya ibu bagi Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Kan bapa saudara tadi sempat zaman Nabi lah, cuma lahir zaman Nabi hidup. Cuma tak sempat belajar dengan Nabi. Mungkin pernah dibawa jumpa Nabi SAW. Okay. Dia jumpa dengan Aisyah anha dan masuk menemui Aisyah, dan namun dia pernah jumpa tapi tak sabit untuk dia daripada Aisyah sebarang pendengaran. Maksud dia tak diketahui dia sebagai perawi yang direct daripada Aisyah. Dia adalah salah seorang imam yang terkenal dan diriwayatkan daripada bapa saudara dia Aswad bin daripada bapa saudara dia bapa saudara dia Aswad bin Aswad An-Nakhai, kemudian Abdul Rahman, dan dua anak kepada Yazid, itu Masruq dan juga Al-Qamah, ya. Dan Shuraih, ini hakim zaman Ali bin Abi Talib, dan sekumpulan dan kumpulan Shuraih, dan meriwayatkan pula daripada dia Al-Amash, Sulaiman bin Mihran Al-Amash, Mansur, Hamad bin Sulaiman dan selainnya. Dia seorang lelaki yang faqih, soleh, berpengetahuan dan kurang memberat-beratkan. Dan dia dahulu menjadi mufti ahli Kufah. Mati pada tahun 96 Hijrah, dan umur dia ketika itu adalah 49 tahun. Muda lah, mati muda. Okey. Seterusnya Hasan Al-Basri. Sekejap. Okey. Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung. Yang ni tadi macam kita lihat yang awal-awal kita ambil, ada banyak di kalangan mereka ni adalah mufti-mufti di Madinah asal. Kemudian bila sampai kisah Matab bin Rabah tu dah masuk pada mufti Mekah. Mufti Mekah, Mujib bin Jabr, mufti Mekah. Yang kat sini dah mula masuk pada mufti di kawasan Iraq. Mufti-mufti di kawasan Iraq. Hasan Basri, Basrah, Iraq lah. Yang tadi Kufah, ini daripada Iraq. Baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Sekejap, ada soalan tak? Sekejap. Tak ada soalan, Alhamdulillah. Okay, baik, kita berhenti sini, nanti sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.